Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Empat suku. Ramadan makin dekat. Ramadan adalah hari umul kita, di mana kitab suci Al-Quran diturunkan. Moga-moga Ramadan aku dapat khatamkan Quran ini. Dan aku pun harap kalian, aku doakan, kalian juga dapat khatamkan Al-Quran sepanjang Ramadan. Moga-moga kita diberkati. Sebenarnya aku terpanggil bila aku mengaji. Aku terpanggil dan aku teringat seni kata sebuah lagu yang berbunyi, bagaimana kan ku mulai dan apakah kata-kata yang indah untuk aku abadikan. Seni kata itu ditulis oleh Ibn Nasir. Jawab sebenarnya apa yang aku fikirkan. Aku fikirkan nasib anak-anak, nasib orang yang kita sayang dan kita cinta, nasib generasi. Dalam petunjuk-petunjuk yang sebenarnya sangat aku risaukan. Namun aku rasa ini bukan medan untuk aku kongsikan petunjuk yang aku dapat. Bukan. Kerana jika pun dikongsikan, ia hanya menjurus pada fitnah. Jadi, bagi aku yang terbaik adalah setiap petunjuk yang menyedihkan, yang menakutkan, aku cuba mohon dan minta supaya Allah Ta'ala, supaya kita diselamatkan oleh Ilahi, oleh Pencipta. Hampir-hampir sebenarnya dari petunjuk yang aku dapat, kita sebenarnya tidak ada jalan untuk lepas. Tidak ada. Kecuali Allah kurniakan karamah, kecuali Allah berikan, percikkan mukjizat pada setengah-setengah orang yang menjadi pilihan Allah Ta'ala. Mungkin jika pun tidak semua, jika pun tidak separuh, mungkin segelintir dari kita dapat selamat demi umat yang baru. Mungkin. Bagaimana aku tak risau kalau aku melihat keadaan
keadaan yang sangat mencengkam. Peperangan, kelaparan, orang-orang tua yang terlantar kesakitan, yang tidak ada bekalan ubah. Sekian ramai yang kelaparan, yang terputus bekalan makanan. Bukankah semua itu perkara-perkara yang sangat menakutkan apabila kita diberi petunjuk? Baiklah, aku tak bercakap dari hal mimpi, tapi aku janji satu langkah sumpah, dua langkah janji, aku tetap akan selamatkan yang aku cinta dan aku sayang. Aku tetap bawa kemanapun aku pergi, agar selamat demi generasi dan umat yang baru. Itu sumpah dan itu janjiku. Baiklah, sekarang kita fikirkan, apalah nasib tanah air kita ni? Apalah nasib negara kita? Kenapa aku kata begitu? Aku tengok sebenarnya, aku nampak, aku lihat, dan aku fikirkan, ini sebuah negara yang dipimpin oleh pemimpin yang sebenarnya membinasakan generasi, yang sebenarnya mereka adalah ular yang sangat berbisa. Sebenarnya mereka zalim. Mereka adalah penguasa-penguasa yang menganiayai anak buminya sendiri. Namun sayangnya, bangsa Melayu kekal sebagai penyokong, sebagai penjilat pada mereka-mereka yang sebenarnya memusnahkan keharmonian negara ini. Ini bumi Melayu. Sejarah mencatatkan ini bumi Melayu yang mana kebanyakan pemimpinnya dari semenjak dahulu kala, dari zaman Kesultanan Melayu Melaka, penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan mereka-mereka yang penjilat, penuh dengan mereka-mereka yang sebenarnya mendukung orang-orang penguasa-penguasa yang seleweng, rasuah, salah guna kuasa, perompak dan penyamuk. Selagi kita ada bangsa Melayu yang menjadi penyokong kepada perompak dan penyamun, selama itulah
bangsa Melayu tidak akan berubah nasibnya. Tidak akan. Kerana bangsa Melayu adalah bukan bangsa yang benar-benar telus di dalam berjuang. Tidak. Sebesar-besar Kesultanan Melayu Melaka, hanya ada seorang Laksmana Hang Jebat. Sebesar-besar negeri Johor, cuma ada seorang Laksmana Bentan. Cuma ada seorang si Bongkok Tanjung Puteri. Sebesar-besar negeri Pahang, cuma ada beberapa orang, Mat Kilau, Bahaman, Tok Gajah, Mat Kelubi, yang mempertahankan dan berjuang di bumi Pahang. Sebesar-besar Perak, cuma ada Maharaja Lela. Sebesar-besar Terengganu, cuma ada Tok Kupalo. Sebesar-besar Kelantan, cuma ada seorang sahaja Tok Janggo. Mana Melayu yang lain? Sehingga sekarang pengkhianatan kepada bangsa itu berkekalan. Sikap khianat itu diwarisi oleh orang Melayu sendiri dari zaman Kesultanan Melayu Melaka hingga sekarang. Aku bercakap di hadapan kitab suci Al-Quran. Ini bumi yang penuh pengkhianatan. Kebanyakan pejuang-pejuang yang terbunuh, seperti Raja Haji yang terbunuh di Melaka. Beliau mati ketika sedang sujud melakukan solat. Ketika beliau dan pengikut-pengikutnya bersujud. Ketika beliau dan pejuang-pejuang yang berserta dengannya mengerjakan solat di waktu sujud. Separuh dari makmumnya yang terdiri dari orang-orang Melayu bangkit dan menikam orang-orang yang sedang sujud. Alangkah khianatnya bangsa Melayu ini. Alangkah khianatnya. Sejarah mencatatkan perut seorang perempuan dibelah hanya semata-mata seulas nangka. Sejarah mencatatkan. Sejarah juga mencatatkan rakusnya Maharaja Melaka demi seorang puteri di Gunung Ledang. Alangkah rakusnya. Tetapi permintaan yang tak munasabah itu disokong oleh pembesar-pembesar dan menteri-menterinya ketika itu. Bahkan diutusnya Laksmana Hang Tuah yang dikatakan hebat itu, yang tak kala itu sudah tua renta, tidak berupaya untuk mendaki ke puncak Gunung Ledang. Alangkah ajaibnya cerita berkenaan. Sebenarnya jika bangsa Melayu buka sejarah, buka kitab sejarah dan mengambil pelajaran darinya, nasib bangsa dan generasi Melayu yang ada sekarang ini tidak akan jadi seburuk sekarang. Sehingga hari ini kita ada pemimpin yang diagung-agungkan, yang dipertahankan
oleh orang-orang Melayu. Walaupun ternyata menyeleweng, merompak, menyamun. Walaupun mahkamah mengesahkan bahawa segala perkara itu memang berlaku, tapi bangsa Melayu, orang-orang Melayu yang buta, yang tuli, yang peka, yang sumum bukmum, yang fahum, tetap mengatakan bahawa itu fitnah. Bahkan di dalam kitab Al-Quran banyak menulis, banyak mencatatkan, bercerita dari hal bahananya menyokong, memihak, bahananya makan harta anak yatim. Namun pemimpin yang terbukti makan harta anak yatim, yang makan duit yayasan anak yatim, tetap disokong oleh orang-orang Melayu yang konon-kononnya mengaku beragama Islam, bertuhankan Allah, bernabikan, berasulkan Muhammad, yang mengaku beriman. Kerana itu, aku melihat di dalam tauhid dan makrifat, bangsa Melayu di dalam gerbang yang sangat bahaya, sangat-sangat bahaya, dan kemungkinannya bangsa Melayu menjadi seperti bangsa Firaun, menjadi seperti Bani Ad, yang ditenggelamkan, yang dimusnahkan demi umat yang baru. Kerana sikap yang ada pada bangsa Melayu, sikap pengkhianat, yang menyokong, yang memihak kepada mereka-mereka yang zalim, yang merompak, yang menipu, yang menyamun, yang menyeleweng, yang salah guna kuasa, yang makan rasuah. Dan seandainya perkara itu berlaku, itu adalah kerana bahana malapetaka berpunca dari pemimpin-pemimpin Melayu itu sendiri, yang disokong oleh orang-orang yang memang sama makan rasuah, yang sama makan hasil yang haram, yang ternyata haram, yang sama-sama menganiaya anak yatim, golongan fakir, miskin, orang naif, ibu tunggal, nelayan kecil, petani kecil, peladang kecil. Segala bahana yang akan berlaku di tanah air ini bukan kerana Yahudi itu jahat, bukan kerana orang Eropah itu jahat, bukan kerana Rusia, bukan kerana Kristian, bukan kerana orang Cina itu jahat, tapi kerana bangsa Melayu sudah melampaui batas. Bangsa Melayu menjadi penjilat orang-orang yang menjual agama, yang bersumpah laknat dengan nama Allah. Kita ada pemimpin yang sanggup bersumpah laknat demi kepentingan diri sendiri. Dan kita ada orang-orang Melayu yang beragama Islam, yang sanggup bacakan Yasin, yang sanggup buatkan solat hajat, yang sanggup menggunakan agama, yang sanggup minta pada Allah agar pemimpinnya yang zalim itu, yang merompak, yang menyamun itu, yang salah guna kuasa itu, yang seleweng itu, yang makan harta anak yatim itu diselamatkan. Kerana itu, seandainya berlaku apa-apa di tanah air ini, semata-mata kerana sikap bangsa Melayu itu sendiri, pemimpin dan penyokong-penyokongnya adalah
sahaja negara ini, tanah ini, bumi ini akan lebur dan musnah. Tapi syukur alhamdulillah, kerana Allah yang pengasih dan penyayang akan mengangkat mereka-mereka yang lurus dan tulus di dalam mencintainya. Alhamdulillah. Kerana apabila berlaku bencana di bumi ini, aku teringatkan satu ayat. Hadis Nabi mengatakan bahawa, dan ada ayat yang tercatat di dalam Al-Quran mengatakan bahawa hidup ini umpama sebuah kapal yang karam di dalam lautan. Maka Allah Ta'ala akan selamatkan siapa sahaja yang mahu diselamatkan dan akan tenggelamkan siapa sahaja yang mahu ditenggelamkan. Maka beruntunglah bagi aku, maka beruntunglah orang-orang yang asing, yang mengasingkan diri. Kerana hadis Nabi mengatakan bahawa Islam itu bermula dengan asing dan akan berakhir dengan asing juga. Maka oleh itu beruntunglah mereka-mereka yang asing. Kerana pada saat dan ketika ini, jalan-jalan kesufian, jalan-jalan tasawuf, jalan-jalan hakikat, jalan-jalan makrifat, jalan-jalan sir dan sirusir adalah jalan-jalan yang asing bagi umat. Bahkan jalan-jalan tersebut, jalan-jalan tasawuf itu adalah jalan-jalan yang sentiasa difitnah oleh segelintir, oleh segolongan, bahkan oleh golongan yang besar, mengatakan bahawa ajaran itu tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Bumi ini, negara ini, tanah ini akan mendapat bala dan bencana disebabkan oleh orang-orang yang menentang para wali, menentang hadis, yang menafikan hadis-hadis. Mereka yang menjual agama dengan agama itu sendiri. Mereka yang menafikan hadis, yang menolak kebenaran Al-Quran, yang menolak mazhab, yang menolak para wali, ulama, para tabi'in dan tabi'in. Mereka menolak, mereka menafikan. Mereka hanya mengikut imamnya sahaja. Apabila Imam Ghazali itu ditolak, apabila guru-guru mazhab itu ditolak dengan mengatakan bahawa alirannya sahaja yang betul, apabila amalan-amalan yang punya banyak kebaikan ditolak oleh mereka, sehingga hadis yang mengatakan bahawa surga itu di bawah tapak kaki ibu, itu mereka katakan bahawa itu hadis palsu dan daif. Sebenarnya, jika pun hadis itu daif, namun jika ada kebaikan di dalam hadis itu, bahkan ada maksud yang sama di dalam hadis-hadis yang lain, maka hadis itu boleh digunakan pakai demi kebaikan membina umat dan generasi. Apabila para ulama yang ada, apabila para mufti yang ada tidak bercakap benar, tunduk di depan penguasa kerana kepentingan periuk dan belanga, maka tanah ini akan ditelan bencana.
ketidakjujuran di dalam melaksanakan hukum, baik hukum agama, baik hukum dunia, ketidaktelusan, bengkok di dalam kelurusan, memilih-milih orang di dalam menjatuhkan hukum. Semuanya hanya menyebabkan generasi dan umat yang ada di bumi ini akan mendapat bencana. Dan seandainya apa-apa berlaku di negara ini, tak perlulah disalahkan negara-negara lain. Seandainya bumi kita diserang atau ditimpa malapetaka atau bencana, itu semua hanya sebab untuk menenggelamkan bumi kita. Tapi punca yang sebenar adalah pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang tidak cerminkan diri mereka sendiri. Ini sebuah negara yang mana punya pemimpin yang sangat buruk, rakus, tamak, haloba, pengkhianat, zalim, penipu, pembohong. Mana mungkin negara kita akan selamat dari sudut pertahanan negara jika dana yang ada tidak digunakan untuk memajukan negara, untuk mempertahankan sistem pertahanan di dalam negara, tapi dana yang ada digunakan untuk beli berlian untuk mak lampir yang dicintainya. Mana mungkin? Bagaimana mungkin kita ada sebuah kapal perang yang hebat jika dana yang ada digunakan untuk membeli kapal pribadi, untuk beli berlian? Mana mungkin kita punya sistem yang hebat? Mana mungkin kita punya sistem yang hebat jika kita punya pemimpin yang di rumahnya ada wang tunai bertimbun-timbun, ada barang kemas bertimbun-timbun, ada handbag bertimbun-timbun? Mana mungkin? Tapi bagi orang-orang kampung, bagi orang-orang kampung yang memang tidak ada pelajaran, yang memang sudahlah buruk, bodoh pula, suatu pemimpin berkenaan oleh kerana kalah di dalam PRN, di dalam PRU ke-14, oleh kerana kalah apabila semua tembelangnya dibongkar, dibuka, orang kampung menangis-nangis, menangis kerana sedih. Dan apabila beliau mau dibawa ke mahkamah, orang kampung yang sekadar jual nasi lemak, peniaga kecil, lucuk gelang, lucuk barang kemas, untuk digunakan sebagai bayaran pada peguam
untuk membela pemimpin berkenaan. Pada orang tua berkenaan, pada orang kampung yang buruk lagi bodoh, aku bagi tahu. Gelang yang kau keluarkan, cincin yang kau berikan, tidak ada nilainya dibandingkan dengan barang kemas yang ada di rumah pemimpin berkenaan. Bahkan wang tunai yang ada di kediamannya, kamu tak pernah tengok wang sebanyak itu. Tapi bangsa Melayu adalah satu bangsa yang tak mau sedar dan tak terima hakikat. Kerana buta dan gila kuasa pangkat dan kedudukan, masih tetap menyokong, masih tetap mempertahankan dengan apa cara sekalipun. Kerana itu, orang-orang penyokong-penyokong seperti kamu lah yang akan menyebabkan negara kita binasa. Sekali lagi aku katakan, yang menyebabkan negara kita binasa, tanah terbelah dan kamu akan ditelan bumi dan dihimpit sehingga rusuk kamu bercantum. Nasib generasi, nasib anak-anak, nasib belia, nasib anak muda pada masa akan datang sangat-sangat tidak terjamin. Berpunca dari kamu, pemimpin-pemimpin yang sejahat-jahat manusia dan penyokong-penyokong yang sejahat-jahat umat. Kamu lebih jahat dari Firaun, kamu lebih jahat dari kaum-kaum yang terdahulu. Kerana, kenapa aku katakan begitu? Dahulu, Firaun itu jahat. Firaun itu zalim. Kerana pada masa itu, Al-Quran belum sempurna turunnya. Tapi kamu, Al-Quran sudah sempurna turunnya. Sekian banyak kitab sudah diturunkan dari kiasan ijma ulama. Tapi kamu tidak mengambil pelajaran. Kamu tidak mengambil pelajaran. Sebab itu aku katakan sebenarnya kamu lebih zalim dari Firaun, lebih jahat dari Firaun. Baik kamu, baik penyokong kamu. Kamu lebih zalim, lebih jahat. Kamu lebih buta, lebih peka, lebih bisu dan lebih tuli. Kamu lebih dajjal dari dajjal. Kerana Al-Quran ini sudah sempurna diturunkan dengan ayat-ayatnya, dengan terjemahannya, dengan maknanya. Dijelaskan oleh ulama, oleh kias, oleh ijma ulama. Diterangkan di dalam kitab-kitab mazhab, baik Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, baik Imam Hambal ataupun Imam Muslim. Sudah dijelaskan. Tapi kamu masih lagi menyokong pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan kamu, pemimpin berkenaan, bahkan sanggup bersumpah laknat demi menegakkan benang kamu yang basah. Kamu hanya menyebabkan bumi ini turut dilaknat. Kerana kamu ini pemimpin dan penyokong yang membawa kepada binasa generasi. Manakala ulama-ulama yang ada
Bercakap agama seolah-olah akulah wali. Bercakap pasal hukum seolah-olah akulah penegak hukum. Namun, tidak ada seorang ulama pun, tidak ada seorang ustaz pun yang berani melurus, menegur pemimpin-pemimpin yang ternyata zalim. Tidak ada. Bahkan kamu mencari hadis, mencari nas, mencari ayat-ayat Quran demi menyokong pemimpin yang zalim demi kepentingan kamu dan ahli keluarga kamu. Terbaru, dalam isu rasuah, Mak Lampir menangis tersedu-sedu di mahkamah dan dilibatkan semua yang lain. Sudahlah. Masa kau rompak, kau samun, masa kau makan rasuah, masa kau seleweng, masa kau berkuasa, tak pula kau menangis. Apabila dibawa ke mahkamah, semua kamu libatkan. Apa yang kau tangiskan? Hidup penuh pura-pura. Kalau dalam cerita Piramli, apa katanya? Menangis konon. Duit rakyat, semua engkau kebas. Menangis konon. Pergilah engkau menangis kat kubur. Kau dengan laki kau sama. Kau dengan penyokong kau. Berjalanlah kau berbondong-bondong berantai-rantai ke jahanam. Kau yang menyebabkan negara ini mengalami keadaan krisis keuangan dan pengangguran yang teruk. Kau terbaru Sapura Holding. Bukan sedikit duit yang disalurkan untuk bantu Sapura Holding. Tapi apa yang menghairankan, makin dibantu, makin teruk, makin dibantu, makin teruk. Tak kala syarikat-syarikat minyak yang lain mendapat keuntungan berlipat kali ganda, tak kala minyak mentah itu mahal harganya. Syarikat-syarikat yang lain mendapat keuntungan berlipat kali ganda yang boleh diberikan pada pekerjanya, yang boleh menaikkan saham. Tapi Sapura Holding makin dibantu, makin melorot, makin dibantu, makin melorot, makin corot. Kerana penyelewengan, pembohongan, rasuah sesama kalian. Baiklah. Sampai sini. Kalau ada masa, kita akan jumpa lagi. Aku lebih risaukan nasib bangsa dan generasi
Aku lebih memikirkan keselamatan bangsa dan generasi. Apabila berlaku apa yang sudah, aku diberi petunjuk. Dan aku tak pernah doakan agar kalian dan penyokong-penyokong kalian selamat. Tak pernah. Bahkan seandainya berlaku nanti, aku harap kalian dan penyokong-penyokong kalian ditelan di bumi, dihimpit di bumi. Kerana engkaulah puncanya. Engkau yang bersumpah laknat. Engkau terimalah laknat yang engkau minta. Dan penyokong-penyokong kamu, kamu tunggulah laknat itu akan turun kepada kamu, sebagaimana titisan hujan turun menimpa bumi ini. Sebanyak titisan hujan, sebanyak itulah laknat yang akan kamu dapat. Kerana kamu menzalimi anak yatim. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.